Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini dapat lagi kita berjumpa dalam satu lagi siri kuliah kita, iaitu di bawah tajuk Pertahanan dan Pembukaan Wilayah. Dan subtopik yang kita ingin belajar pada hari ini ialah berkaitan dengan jihad dalam Islam. Apabila kita menyebut perkataan jihad, terbayang di fikiran kita apakah sebenarnya makna jihad. Jihad bermaksud mengumpulkan seluruh tenaga dan usaha dan sanggup mengorbankan seluruh jiwa raga demi untuk menjaga kesucian agama Islam. Sebenarnya perkataan jihad ini diulang sebanyak 30 kali di dalam Al-Quran. Jihad berasal dari kata dasar juhd daripada bahasa Arab yang bererti mengeluarkan seluruh tenaga dan kekuatan, manakala jahd ataupun jahada yang bermaksud kesungguhan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yakni seorang ulama besar Imam Hambali, beliau menulis dalam bukunya Za'dul Ma'ad menyatakan bahawa jihad ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, jihad terhadap hawa nafsu, yang kedua, jihad terhadap syaitan, yang ketiga, jihad terhadap orang kafir, dan yang keempat, jihad terhadap orang munafik. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah ini, dapatlah kita simpulkan bahawa sebenarnya banyak jenis jihad dalam Islam dan ia bukanlah tertumpu di medan perang sahaja. Baik, sekarang kita lihat jenis-jenis jihad dalam Islam. Jihad yang pertama ialah jihad nyawa dan tenaga. Jihad nyawa dan tenaga ini adalah merupakan satu jenis jihad yang paling tinggi kedudukannya kerana ianya melibatkan pengorbanan jiwa dan raga. Mana kata keseluruhan nyawa, jiwa dan tenaganya perlu dikorbankan untuk kesucian agama Islam. Jihad seperti ini akan terjadi apabila seseorang itu terlibat dalam medan peperangan. Dan sekiranya berlaku kematian, maka kematian mereka ini dinobatkan sebagai mati syahid. Kebanyakan sahabat-sahabat Nabi sangat bercita-cita untuk mati syahid. Mereka dengan rela hati berjuang dan berazam tidak akan pulang melainkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Sayyidina Hamzah yang telah gugur syahid di dalam medan perang Uhud menentang kafir Quraisy. Dan jihad ini merupakan salah satu jihad yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kategori jihad yang kedua ialah jihad harta. Di dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Manakala di dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Allah telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang benar. Berdasarkan kepada ayat Quran yang telah dibacakan tadi, maka jelaslah kepada kita bahawasanya orang-orang yang mengorbankan harta, yakni bagi golongan yang berkemampuan dan menganggap harta mereka adalah bukan milik pribadi, akan mengorbankan wang dan harta mereka di dalam jihad fi sabilillah. Dan sumbangan mereka ini dapat menyokong usaha ketika berlakunya peperangan. Maka jelas kepada kita bahawa pengorbanan harta dan wang juga boleh dikategorikan dalam jihad fi sabilillah. Dan golongan-golongan kaya, golongan-golongan yang berada, mereka ini boleh berjihad dengan menyumbangkan sebahagian daripada harta mereka untuk menyokong golongan yang berada di medan perang. Kita boleh mengambil contoh seperti Sayyidina Abu Bakar yang telah menyerahkan hartanya untuk berjuang menegakkan syiar Islam. Demikian juga seorang tokoh iaitu Abdul Rahman bin Auf yang selalu juga mengorbankan harta-hartanya demi menegakkan agama Islam. Jihad yang ketiga ialah jihad akal fikiran. Di dalam satu peperangan iaitu Perang Khandaq, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi telah menyumbangkan idenya untuk membina parit. Jelas kepada kita di sini bahawa idea yang bernas dan positif serta memberi manfaat kepada masyarakat dan juga negara akan tergolong di dalam ciri-ciri jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
al-aqlu min nurillah. Akal adalah cahaya daripada cahaya Allah. Maka idea yang bernas demi untuk menyumbangkan kepada perkembangan agama Islam juga digolongkan di dalam jihad akal fikiran. Kategori jihad seterusnya ialah jihad melawan hawa nafsu. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjalan pulang dalam satu siri peperangan yang besar, dan di dalam keletihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, yang bermaksud kami pulang daripada jihad yang lebih kecil kepada jihad yang lebih besar. Maka para sahabat bertanya, apakah maksud jihad yang lebih besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jihadun nafs, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Berdasarkan hadis yang telah dinyatakan ini, maka kita mengambil faham bahawa berjihad melawan hawa nafsu ialah jihad yang paling tinggi darjatnya di sisi Islam. Melaluinya seluruh tenaga disalurkan supaya menuruti jalan, yakni manhaj yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan melawan hawa nafsu dalam diri setiap individu muslim adalah merupakan fardu ain, dan mencari petunjuk agama yang benar atau mencari ilmu tergolong dalam jihad melawan hawa nafsu, iaitu berusaha tunduk dan patuh untuk beramal kepada ajaran Islam, menyebarkan dakwah Islamiah serta sabar di atas segala ujian dan cabaran yang telah diterima. Kategori jihad yang kelima ialah jihad menentang syaitan. Telah pun kita ketahui bahawa syaitan adalah merupakan musuh manusia yang nyata. Buktinya banyak ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan iaitu permusuhan di antara syaitan dengan manusia. Contohnya di dalam surah Yusuf ayat yang kelima yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyaitana lil insani aduwwum mubin, yang bermaksud sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jihad menentang syaitan juga adalah tergolong sebagai jihad dalam kategori fardu ain, kerana setiap manusia Islam mestilah berjihad menentang hawa nafsu dan juga syaitan. Ini kerana kedua-duanya adalah menjadi musuh di dalam diri mereka sendiri. Oleh itu sayugia bagi kita untuk menentang hawa nafsu dan juga menentang syaitan. Sebagai seorang manusia yang beriman, seseorang manusia itu hendaklah seboleh mungkin dan berjihad bersungguh-sungguh untuk menentang syaitan, kerana telah dinyatakan tadi bahawa syaitan ini adalah musuh manusia yang sangat nyata. Kategori jihad seterusnya ialah jihad menentang golongan munafik. Jihad dalam kategori ini bermaksud menentang golongan yang berselindung di sebalik nama Islam. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah membicarakan berkenaan dengan golongan munafik ini. Antara dalil di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat ke-73 menyeru untuk berjihad ke atas orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-73, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum bijahannam wa bi'sal masir, yang bermaksud, wahai Nabi, berjihadlah, yakni lawanlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah dalam neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagai seorang Islam, maka kita hendaklah sentiasa beringat dan menentang golongan-golongan yang dikatakan sebagai golongan munafik. Jihad seterusnya ialah jihad menentang kemungkaran dan mempertahankan kebenaran. Umat Islam juga diwajibkan menentang kemungkaran dan kezaliman. Segala kebatilan yang terdapat dalam masyarakat mestilah ditentang, sama ada melalui perbuatan, perkataan ataupun dengan hati. Saranan ini terdapat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman, yang bermaksud, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Manakala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu
satu golongan yang menyeru yakni berdakwah kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara-perkara yang baik dan melarang daripada segala yang salah yakni yang pekerjaan yang buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Maka berdasarkan kepada hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang telah dinyatakan tadi, maka berjihad menentang kemungkaran dan mempertahankan kebenaran adalah antara perkara yang sangat dituntut di dalam agama Islam. Jihad yang terakhir di dalam Islam ialah jihad menuntut ilmu, di mana setiap umat manusia disyariatkan untuk berjuang dalam bidang keilmuan. Ini penting bagi memastikan umat Islam tidak ketinggalan di dalam setiap lapangan, dan umat Islam digalakkan mempelajari segala ilmu yang bermanfaat, sama ada ilmu fardu ain seperti fiqh dan tauhid ataupun fardu kifayah seperti sains, perubatan dan kejuruteraan. Tujuannya adalah supaya umat Islam tidak bergantung kepada bangsa lain, bahkan fardu kifayah boleh menjadi wajib sekiranya tidak ada orang-orang Islam yang mempelajarinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang bermaksud menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap individu muslim. Jadi faham daripada hadis ini, maka ternyata bahawa menuntut ilmu adalah merupakan wajib bagi kaum muslimin dan muslimah, dan ia merupakan satu jihad di dalam Islam. Baiklah para pelajar sekalian, sebagai kesimpulannya, dapatlah dinyatakan bahawa terdapat banyak jenis jihad di dalam Islam, dan jihad bukanlah hanya tertumpu di medan perang semata-mata, tetapi ianya terbahagi kepada beberapa jenis jihad. Kepelbagaian jenis jihad ini telah menjadikan Islam menjadi sebuah agama yang lengkap dan bersesuaian di semua zaman. Cikgu rasa cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.